peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat. Etika merupakan elemen penting dalam kehidupan setiap manusia. Hampir semua tamadun utama dunia meletakkan etika pada martabat yang tinggi. Etika merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang beretika sentiasa dipandang mulia dari kacamata masyarakat. Etika begitu luas cabang pengertiannya sehingga merangkumi bidang pendidikan, perniagaan, hubungan kemasyarakatan dan hubungan antarabangsa. Semua tamadun utama dunia meletakkan etika setara dengan agama dan kepercayaan. Namun masih ramai lagi masyarakat gagal dalam menghayati adat dan etika. Jadi apakah punca permasalahan ini berlaku? Saya akan menerangkan tentang punca-punca kelemahan masyarakat dalam menghayati adat dan juga etika. Yang pertama ialah kemajuan teknologi. Masyarakat kita yang telah terlampau selesa dengan arus globalisasi dan zaman pemodenan semakin mengabaikan adat dan etika. Pasca pemodenan telah menyebabkan mereka menganggap adat dan etika merupakan sesuatu yang lapuk dan ketinggalan zaman. Mereka merasakan bahawa adat dan etika ini bukanlah jiwa mereka. Oleh kerana itu, mereka mengabaikan adat dan etika yang terdapat dalam negara kita. Punca yang kedua ialah pengaruh barat. Masyarakat dengan budaya barat yang dibawa ke dalam negara kita melalui media sosial. Antara contoh yang menyebabkan masyarakat kita mengikuti pengaruh barat ialah memakai pakaian yang terlalu ketat, mabuk dan juga berparti sehingga lewat malam. Adat dan etika sangat menitik beratkan cara berpakaian dan juga cara kita bergaul dengan orang ramai, di mana ia akan dapat menjaga nama diri dan juga nama keluarga. Seterusnya, langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kelemahan masyarakat dalam menghayati adat dan etika. Yang pertama ialah peranan pelbagai pihak. Pelbagai pihak iaitu ibu bapa, guru, masyarakat, kerajaan dan juga badan NGO perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan masalah sosial yang timbul daripada pelbagai pengaruh seperti pengaruh barat dan juga pengaruh teknologi dapat diatasi. Kesannya, selain dapat mengatasi masalah sosial, masyarakat juga dapat menghayati adat dan etika secara tidak langsung. Yang kedua ialah memberi pendidikan secara berterusan. Sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan secara berterusan dalam ilmu penghayatan etika dan peradaban ini adalah sangat penting. Ini adalah bagi memastikan setiap masyarakat tidak lupa tentang kepentingan adat dan etika dalam kehidupan seharian. Yang pertamanya ialah sumber di internet. Di internet terdapat banyak kajian-kajian dan juga bahan ilmiah yang diterbitkan oleh pelbagai individu yang bertauliah serta mempunyai kepakaran dalam subjek etika dan peradaban ini. Sebagai contohnya, terdapat bahan rujukan untuk subjek ini di internet dan juga blog-blog yang dihasilkan, meskipun tiada buku teks khas yang disediakan. Hal ini akan dapat memudahkan masyarakat untuk memahami serta menghayati subjek etika dan peradaban ini melalui pengaksesan di internet. Yang keduanya ialah sumber daripada artikel dan juga berita. Saya ambil petikan berita daripada Sinaran iaitu tajuknya Bahasa Cerminan Bangsa. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab dan juga tutur kata yang baik sehingga dapat melambangkan suatu kaum itu. Sebagai contohnya, bangsa Melayu itu sendiri terkenal dengan budaya yang sopan santun, terutama sekali ketika mereka bercakap dengan orang yang lebih tua. Hal ini, masyarakat akan lebih terdidik dan juga berbahasa dengan baik meskipun berlainan bangsa dan juga bahasa. Akhir sekali ialah langkah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi menyelesaikan masalah yang dikaji. Yang pertama, melakukan kempen budi bahasa. Dengan kempen ini, yang akan dapat mengajar dan mendidik masyarakat supaya bertutur kata dengan sopan dan santun. Ia juga akan dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Yang kedua, dapat ianya boleh merancangkan aktiviti kemasyarakatan. Ianya akan dapat memupuk perasaan kasih dan juga sayang sekaligus dapat membina masyarakat yang menghayati etika dan peradaban di negara ini. Yang ketiga dan terakhir sekali iaitu hebahan di media massa dan kaca televisyen. Melalui rancangan dan juga forum yang diterbitkan dengan menjemput ahli-ahli panel yang dekat dengan masyarakat bagi menjalankan kepentingan etika dan peradaban ini, masyarakat akan lebih tertarik untuk mengikuti forum tersebut dan mengikuti apa yang baik yang boleh diterima. Sumber yang pertama adalah melalui berita. Kelemahan masyarakat dalam menghayati adat dan etika dapat dipercayai
apabila berita memaparkan isu-isu yang menunjukkan masyarakat masih kurang menghayati adat dan etika. Sebagai contoh, isu-isu yang timbul adalah pergaduhan di tempat awam, memandu ketika mabuk dan sebagainya. Sumber seterusnya adalah melalui internet. Penggunaan internet yang tiada had umur jelas menunjukkan masyarakat di negara kita masih kurang menghayati adat dan etika. Contohnya, penggunaan media sosial yang menunjukkan kata-kata kesat dan kurang sopan di ruangan komen. Soalan permasalahan keadaan perolehan ilmu termasuk dalam persoalan falsafah ilmu, khususnya dalam aspek epistemologi ilmu. Epistemologi merupakan perbahasan tentang sumber dan juga kebenaran ilmu. Perbahasan tentang mendapatkan pengetahuan dan cara kerja termasuk dalam kaedah ataupun metod ilmu. Kaedah permulaan ilmu terdapat dua, iaitu induktif dan juga deduktif. Kaedah deduktif ialah dinamakan silogism ataupun kias, bertolak daripada sifat khusus atau daripada kesimpulan umum kepada kes-kes khusus. Digunakan untuk menguji teori-teori bagi menolak teori-teori palsu dan menggunakan teori-teori selebihnya. Dua pernyataan yang mengandungi unsur yang sama, salah satunya bersifat umum. Yang menyimpulkan adalah pernyataan yang ketiga. Kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada pada dua pernyataan sebelumnya. Manakala kaedah induktif ialah penalaran daripada kes-kes khusus kepada kesimpulan ataupun rumusan umum. Sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal-hal yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat barangkali. Justifikasi mengapa memilih sumber dan juga kaedah ini. Sumber yang pertama adalah melalui internet. Maklumat yang diperolehi dengan cepat dan juga pantas dapat mengakses maklumat dengan beberapa minit sahaja. Dengan menggunakan smartphone sahaja, kita mampu untuk melayari internet bagi mendapatkan maklumat. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran sebagai sumber pembelajaran di peringkat tinggi untuk para pelajar mendapatkan maklumat bagi proses pembelajaran secara kendiri. Pencarian data dan juga maklumat dalam skop yang besar di seluruh dunia. Okey, sumber yang kedua ialah melalui artikel dan juga berita. Sumber yang digunakan adalah dipercayai, fakta yang digunakan adalah tepat dan juga sahih, artikel yang digunakan telah dikaji terlebih dahulu. Justifikasi bagi kaedah yang digunakan adalah kami telah memilih menggunakan kaedah secara induktif. Dalam kaedah induktif, salah satu daripada pernyataan adalah benar dan juga palsu. Dalam mengakses kemahiran berfikir, kerana menggunakan keupayaan dalam mengenal pasti rumus-rumus, memerlukan perbincangan orang yang ramai, didedahkan dengan pelbagai contoh dan juga penggunaan bagi mengurangkan kebosanan. Okay. Justifikasi melalui kaedah deduktif pula ialah semua hujahan yang digunakan adalah benar, namun begitu hujahan yang digunakan adalah benar, namun begitu hujahan yang palsu tetapi masih lagi merupakan sebagai deduktif. Tiada risiko untuk mendapatkan hasil yang salah dan juga tidak sempurna, cepat dan juga kita dapat menjimatkan masa serta kita dapat memudahkan secara urusan pengajar. Rasional bagi penggunaan internet ialah memperoleh banyak idea dan maklumat terkini terutamanya tentang isu semasa, memperoleh banyak pendapat dan merupakan sumber pertukaran idea dan ilmu melalui berbagai laman web. Bermanfaat untuk mencari maklumat dalam masa yang singkat sebagai sumber rujukan yang mudah, pantas serta menjimatkan kos. Maklumat semua di hujung jari. Seterusnya ialah penggunaan artikel dan berita. Sumber yang ada dalam artikel dan berita tersebut telah dikaji, seperti data dan maklumat tersebut telah dikaji dengan lebih teliti. Ia juga membincangkan isu dengan lebih mendalam. Ia juga memberi penyelesaian dan pendapat pengkaji. Seterusnya kita masuk kepada rasional penggunaan kaedah induktif. Kesimpulan dapat dirangkum oleh pengkaji setelah pengkaji membuat kajian. Hujah kaedah induktif
kuat kerana disokong oleh bukti dan sumber yang kukuh. Kaedah induktif menekankan pemerhatian terhadap sesuatu kajian di mana ia akan menjelaskan sesuatu fakta dengan kukuh atau lemah. Kaedah induktif ini sesuai digunakan dalam kajian kerana kita dapat menyimpulkan dalam realiti sosial. Seterusnya ialah penggunaan kaedah didaktif. Kaedah didaktif ini dapat menguji teori bagi menolak teori yang palsu dan mengukuhkan teori yang selebihnya. Pendekatan ini bersifat kritikal dan tidak dipengaruhi oleh teori-teori yang ada, tetapi rasional dengan komitmen terhadap rukun logik. Kaedah didaktif ini dapat menilai dan memilih kaedah penyelesaian yang terbaik dalam kajian. Di sini menunjukkan bahawa nilai etika sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Etika dan peradaban dapat melatih seseorang individu itu lebih bertanggungjawab dan lebih berfikiran positif, malah dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Penghayatan nilai etika serta adab daripada setiap lapisan masyarakat, tidak kira umur atau budaya, sangat penting dalam mewujudkan negara yang aman dan makmur. Etika dan adab yang baik akan mewujudkan suasana yang aman dan damai, manakala nilai etika dan adab yang buruk dapat menyebabkan perkara buruk berlaku sehingga boleh mendatangkan kecelakaan dan moral yang tidak baik. Jadi marilah kita sama-sama menjaga adab dan etika terhadap semua orang.